The Black Phone mengisahkan seorang budak lelaki berusia 13 tahun bernama Finney yang cerdik tetapi pemalu dan sering dibuli di sekolah. Malangnya dia telah diculik oleh seorang pembunuh bersiri yang digelar sebagai The Grabber. Finney telah dikurung di sebuah bilik bawah tanah yang mustahil ditemui oleh sesiapa. Dia menyedari ada sebuah telefon berwarna hitam di dinding bilik itu yang sepatutnya sudah rosak, tetapi telefon itu berdering. Yang anehnya, bila Finney menjawab panggilan itu, ia adalah panggilan telefon berturutan dari 5 orang budak lain yang sudah mati. Berjayakah Finney melepaskan diri dari kurungan itu? Dan apakah kaitan semua panggilan itu dengan The Grabber dan Finney? Step back and swing. Look what you made me do. Please hurry! You remember what I told you? Someday I should stand up for myself. Someday is today, Finn. Assalamualaikum dan selamat datang ke Ajami TV. Untuk pertama kalinya saya akan membuat ulasan sebuah filem seram yang bertajuk The Black Phone. Sesebuah filem seram yang baik selalunya mempunyai antagonis ataupun penjahat yang kita sebagai penonton mudah fahami apa kehendak dia. Dalam filem The Black Phone, penjahat ni ialah The Grabber. Dia nak menculik, kemudian mengurung dan menjadikan tawanan tu semua sebagai permainan dia. Dia nak tengok sejauh mana budak-budak tu cuba untuk melarikan diri, dan apabila mereka gagal, dia akan bunuh. Tapi yang saya rasa agak kurang diceritakan dalam cerita ni ialah backstory kenapa dia berperangai psycho macam tu. Dia misalnya kalau kita teringat filem-filem yang sebegini, contohnya Michael Myers, Ghostface ataupun Jason, daripada watak-watak filem yang antagonisnya bertopeng, sekurang-kurangnya di akhir cerita kita dapat fahamlah sedikit kenapa backstory dia jadi macam tu. Tapi untuk The Grabber ni, dia macam tak penting ya untuk kita tahu kenapa dia jadi macam tu. Pada saya bukanlah sesuatu yang mengganggu sangatlah, sebab yang penting dalam filem ni kejahatan dan kekejaman dan juga keganasan si The Grabber ni sudah cukup untuk kita fahami. Yang penting dalam cerita ni adalah bagaimana Finney nak melepaskan diri. Okey, sekarang kita bercakap mengenai watak utama iaitu Finney. Dia adalah seorang yang di pembukaan babak pun sudah diberikan informasi kepada kita bahawa dia adalah seorang budak yang mempunyai tangan yang kuat, sebab dia adalah pembaling ataupun pitcher baseball yang sangat bagus lah. Dalam Act 1, Finney ni kita faham bahawa dia seorang budak yang suka buat permainan sendiri. Dia suka mereka-reka benda. Di samping Finney dia ada bakat-bakat tu semua, tapi dia ada kelemahan. Dia ni adalah seorang budak yang selalu dibuli, rendah diri. Dalaman dia tu kira macam seolah dia ni pandai, tapi dia ni suka macam jadi mangsa di awal cerita. Ini sebenarnya adalah satu permainan penceritaan filem yang sangat mudah, iaitu di mana selalunya hero tu bermula dengan level yang paling rendah lah. Dia paling loser lah in a way, tapi perlahan-lahan dia akan naik lah. Jadi dalam cerita ni, kelemahan-kelemahan itu nanti akan digunakan di Act 3 apabila dia bangkit semula, terutamanya apabila watak Robin yang menjadi pencetus ataupun yang menolak untuk melawan The Grabber. Dari segi struktur penceritaan, yang saya nampak filem ni sangat bergantung kepada satu benda, iaitu telefon lah. Dah tajuk dia pun The Black Phone kan. Kalau lah tak ada telefon hitam dalam bilik bawah tanah tu, tak ada cerita lah. Macam gabungan segala filem-filem yang sebelum ni dah buat. Dia menggunakan alat, iaitu telefon, untuk menggerakkan cerita, seolah di tengah-tengah tu terperangkap ataupun terikat dalam lokasi yang sama. Contohnya macam filem Phone Booth, One Missed Call, Buried, Flight Plan, Panic Room. Aku main sebut je, Saw, The Call, ataupun filem-filem lain yang rasanya banyak kot filem-filem yang macam ni. Tapi untuk The Black Phone ni, dia taklah terlalu complicated atau susah nak faham tau. Dia senang je. Cabaran untuk struktur cerita macam ni sebenarnya lebih kepada bagaimana kita dan juga hero tu mendapat informasi daripada orang sebelah sana phone tu. Dia kadang-kadang boleh jadi boring sebab
kita macam kena dengar juga apa yang didengar. So dia macam dengar drama radio. Untuk The Black Phone saya rasa okey sebab cara suntingan dan juga macam mana setiap panggilan telefon tu yang berbeza-beza bentuk. Maksud saya dia daripada panggilan yang pertama kita hanya dengar suara, perlahan-lahan panggilan seterusnya tu dia akan ada suara dan visual. Tapi walaupun visual tu hanyalah untuk penonton saja, si Fini dengar suara je. Dia membantu kita sebagai penonton untuk memahami siapa orangnya, apa informasi yang diberikan oleh si pemanggil. Yang menariknya apabila saya habis menonton filem ni ialah bagaimana setiap panggilan telefon tu, ni spoiler dia memberikan cadangan ataupun cara untuk melepaskan diri yang pernah dibuat oleh budak 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Tetapi apa yang saya faham di pertengahan cerita ni, setiap cara tu dia macam tak habis tau. Dia akan katalah budak nombor 1 suruh buat A, Fini pun buat A, tapi dia tak habis. Budak nombor 2 akan suruh dia buat cara B, so dia buat B, dia tinggal cara yang buat A tadi. Kombinasi semua cara-cara tu dicampurkan semua sekali, dia akan menjadi satu kombinasi yang membentuk benda yang akan menjadi senjata ataupun strategi kepada Fini bagaimana dia nak mengalahkan The Grabber. Yang bila kita fikir balik, macam tadi kita rasa, kita ingatkan benda tu semua macam membazir je. Semua sekali tu sebenarnya Fini akan pakai di showdown semasa melawan Grabber. Dia macam filem Home Alone campur dengan siri MacGyver lah. Satu lagi benda yang dalam filem ni mengingatkan saya twist yang dah dibuat oleh banyak filem, tapi yang paling best filem The Silence of the Lambs, di mana babak tersalah alamat ataupun tersalah rumah. Dalam cerita ni Gwen dan polis pergi rumah A yang sebenarnya itu bukannya rumah The Grabber dan Fini berada. Benda-benda kecil dalam cerita ni mungkin tak penting lah. Yang saya rasa contohnya bila dah habis menonton ni kita terfikir Max, adik kepada The Grabber tu sebenarnya tinggal di rumah yang sama. Jadi takkanlah dia tak pernah langsung nampak abang dia kat dapur pakai topeng, pegang kapak, duduk kat kerusi macam tu kan. Dan juga Max sendiri yang sebenarnya cuba untuk membantu polis mencari siapakah penculik-penculik ni. Sebab tu apabila Max muncul balik di hampir ke penghujung cerita ni, saya masa tu terfikir macam kalau itu adalah rumah yang sama, besar sangat ke rumah The Grabber ni kan sampai Max tak pernah jumpa. Tapi yelah, benda ni kan orang cakap dah namanya pun cerita fiksyen. Dia suka hati dia lah, dia nak jumpa tak jumpa kat tengah cerita. Semua tu adalah permainan plot untuk sebuah filem seram lah. Walaupun sebenarnya bila kita fikir balik benda tu tak logik, tapi yelah, dia adalah fiksyen kan, terima je lah. Okey lah, itu sahaja ulasan Ajami TV untuk kali ni. Bolehlah saya bagi filem ni 3.5 bintang daripada 5. Sebab secara keseluruhannya, secara overall saya terhibur lah juga dengan filem ni. Okay, jumpa lagi untuk video seterusnya di Ajami TV. Assalamualaikum dan bye.